Saya terdengar bunyi buah durian jatuh. Mak Prai berhasrat mahu mengutipnya, tetapi Datuk tidak mengizinkannya. Kata Datuk, biarlah hari sudah cerah, baru buah-buah itu dikutip dan dikumpulkan. Kalau buah durian tu memang hak kamu, takkan ke mana buah tu lari. Demikian Datuk memberikan alasan bila Mak Prai minta keizinan darinya. Ingat, sebagai manusia yang beragama Islam, jangan sekali-kali kita hilang pedoman kerana harta. Sambung Datuk lagi, dan Mak Prai pun terus mematikan hasrat untuk mengutip buah durian. Walaupun demikian, setiap kali dia terdengar bunyi buah durian gugur, Mak Prai tetap nampak resah dan gelisah. Sekarang apa yang terjadi ni hingga menyebabkan kamu berdua berenang atas bumi? Datuk mengajukan pertanyaan. Biji matanya silih berganti menatap wajah saya dan Mak Prai. Saya tak berani untuk mengikati peristiwa yang terjadi. Saya membuat keputusan untuk menutup mulut. Cakaplah kenapa yang membisu? Sergah Datuk sambil menjenggilkan matanya ke arah saya. Cepat saya menundukkan kepala merenung ke bumi. Ceritakan pada aku, Mak Prai. Datuk mendekatkan batang hidungnya dengan batang hidung Mak Prai. Kelihatan hidung mereka seperti berlagat dan mata Datuk tetap merenung anak mata Mak Prai. Saya menarik nafas kelegaan kerana saya sudah arif dengan perangai Datuk. Bila dia berbuat demikian, secara tidak langsung, Datuk cuba menguasai perasaan dan hati Mak Prai melalui pernafasan. Ceritakan pada Ayang Alang, Mat. Nada suara Datuk cukup lembut. Cuping telinga kanan Mak Prai dihembusnya. Saya lihat Mak Prai menganggukkan kepala 2-3 kali. Kemudiannya dengan peta, Mak Prai mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada Datuk. Selesai saja Mak Prai bercerita, Datuk segera membakar andang daun kelapa. Seluruh kawasan pondok disuluh dengan teliti. Datuk terus duduk di tangga pondok. Barulah dia sedar, durian yang belongkok sudah pun tiada. Dia melihat daun sirih hutan yang tercalit dengan kapur bertaburan di mana-mana. Pelik, aku ni tak dengar pun apa yang terjadi. Sedangkan jarak pondok dengan perigi tak adalah jauh sangat. Datuk mengadukkan dahi sambil melagakan gigi atas dengan gigi bawah beberapa kali. Bukankah masa aku mandi tadi, kamu ada datang bercakap dengan aku, Mat? Kamu bercerita tentang masalah keluarga kamu pada aku. Datuk terus bangun. Masa ayah Alang mandi, kami dekat sini. Kami ni tengah berdepan dengan makhluk ganjil. Ayah Alang cuba tanya si Ahmad Tamar tu. Ya Tok, kami berdua ni tak ke mana-mana pun. Jadi, syaitan mana yang menyerupai kamu tadi ni, Mak Prai? Aku dah terpedaya. Datuk terus mengentakkan kaki ke bumi. Dengan andang daun kelapa di tangan, Datuk terus berlari ke perigi. Dinding perigi yang diperbuat daripada daun rumbia terus dibakar Datuk. Api terus marak menerangi kawasan sekitar pondok durian. Asap berkepul menguasai ruang udara yang dibalut kedinginan malam. Badan Datuk berpeluh kena bahang api. Berpuluh-puluh ekor kelawar berterbangan di atas bumbung pondok. Angin yang bertiup menjatuhkan dedahan dan reranting kering ke bumi. Sesekali terdengar pula bunyi buah durian yang gugur. Banyaknya kelawar, rungut saya perlahan. Biarkanlah, itu bukan urusan kita, sahut Mak Prai. Sesungguhnya, saya ni merasa pelik. Dari manakah kumpulan kelawar itu datang? Suara lolongan anjing kian gamat datang dari arah Pekan Kongsi. Rasa cemas dan takut masih lagi belum reda dari perasaan saya. Tak apalah, orang tu dah datang. Mak Prai luruskan telunjuk menghala ke arah Datuk yang datang ke arah kami kembali. Di tangannya ada sepotong kayu yang masih berapi. Datuk renung ke arah kelawar yang berlegar-legar di bumbung pondok. Datuk balingkan kayu yang masih berapi itu ke arah kumpulan kelawar itu. Anehnya, kumpulan kelawar yang berlegar-legar atas bumbung segera berpecah dan terbang menuju ke arah kaki bukit yang berdekatan. Bukit yang terpegun kaku di malam yang dingin itu kelihatan amat menggerunkan sekali. Sesekali seperti ada cahaya api di atas puncak bukit itu. Datuk segera mendekati kami. Korang ada dengar salakan anjing tu? Tanya Datuk. Dengar. Mak Prai dan saya menjawab serentak. Kamu tahu, anjing-anjing tu menyalak syaitan yang berkeliaran di udara.
Kenapa syaitan tu berkeliaran tu? Soal saya. Nanti lain kali aku cakapkan dengan kamu, Tamar. Saya merasa kecewa dengan kata-kata yang Datuk luahkan itu. Datuk pijak tangga pondok yang bulat. Dia terus duduk dekat dengan Mak Prai. Macam mana Ayah Lang? Apa yang macam mana tu, Mat? Datuk tatap biji mata Mak Prai yang terkebil-kebil. Dia tidak mahu mengemukakan sebarang pertanyaan lagi. Memang dia tidak menduga Datuk akan mengungkapkan kata-kata demikian. Aku ni tak mahu banyak soal. Tak mahu nak banyak tanya. Kita tidur sekarang. Suara Datuk meninggi dan terus merebahkan badannya. Tidak sampai 5 minit, Datuk terus terlelap. Saya dan Mak Prai segera mengikuti langkah jejak Datuk. Antara terlelap dengan tidak, saya terdengar Datuk batuk berkali-kali. Kemudian dia bangun. Buat beberapa minit saya berhasil mencelikkan mata. Kamu tertidur. Jangan banyak fikir, Tamar. Tok nak ke mana? Aku nak ke perigi. Datuk terus menuju ke perigi yang dindingnya sudah pun menjadi abu. Saya kira Datuk mengambil wuduk. Ramalan saya memang tepat. Sekembalinya Datuk dari perigi, dia terus membaca Al-Quran. Malam yang dingin membuatkan tidur terasa enak. Saya terus membengkokkan badan. Rasa takut dan bimbang langsung tidak terbayang dalam kepala saya. Bangun. Bangun. Dah subuh ni. Terasa badan saya digoyang berkali-kali. Pergi ambil air sembahyang. Orang yang tak sembahyang subuh, tidurnya diapit setan. Lanjut Datuk lagi. Saya tidak ada pilihan. Sama ada mahu atau tidak, saya terpaksa bangun dan pergi ke perigi untuk mengambil wuduk. Mak Prai lebih dahulu bersedia daripada saya. Dah ambil wuduk ke? Tanya saya pada Mak Prai. Sudah, kau pergi cepat. Mak Prai mendesak. Pergilah, pergi. Tak ada apa yang nak ganggu kamu. Datuk terus renung wajah saya. Dia bagaikan mengerti dengan apa yang ada dalam hati saya. Dalam keadaan takut bercampur berani, saya pun menuju ke perigi. Saya tak pasti apakah air sembahyang yang saya ambil itu mengikut peraturan ataupun sebaliknya. Saya berlari ke pondok kembali. Dan subuh itu, Datuk mengimamkan sembahyang subuh kami. Selesai berwirid dan membaca doa, Datuk memberikan kuliah subuh yang pendek tetapi amat mengesankan. Datuk memperkatakan tentang diri manusia yang binasa kerana terlalu cinta kepada harta benda dan kekayaan hingga lupa pada tugas seorang hamba terhadap Allah yang menciptakan mereka. Nampaknya usaha kita ni tak berjaya lah kan Ayah Lang? Mak Prai mengajukan pertanyaan setelah Datuk menamatkan kuliah subuh di Pondok Durian. Datuk tersenyum sambil memandang keluar, melihat hari yang mula beransur cerah. Masih ada masa untuk berusaha, jawab Datuk. Mak Prai menarik nafas panjang. Ada rasa kecewa terpamer di wajahnya. Kicau burung menyambut kehadiran matahari pagi yang mula terdengar. Jalur sinar matahari mula jatuh pada dedaun yang masih lagi ada kesan air embun. Aku ni nak berjalan di seluruh kawasan ni. Aku nak mandi embun dan nak buat senaman. Kau ikut aku, Tamar. Saya macam mana Ayah Lang? Tanya Mak Prai. Kau pergi tengok buah durian yang jatuh. Datuk mengeluarkan arahan pada Mak Prai. Tanpa banyak soal jawab, Mak Prai mematuhi arahan itu. Matahari kian meninggi. Embun di hujung daun yang disentuh cahaya matahari nampaknya bersinar-sinar bagaikan ketul belian di tengah padang. Datuk terus mandi embun dan melakukan senaman yang gerak dan gerinya memperlihatkan unsur silat burung Raja Wali, dan saya pula cuba mengikutinya. Bila pergerakan itu dilakukan dengan pantas oleh Datuk, saya tidak dapat mengikutinya, jadi saya jadi penonton saja. Tamar, jerit Datuk. Serentak dengan itu, saya melihat seketul kayu yang panjangnya kira-kira 2 kaki menuju ke arah saya. Tangkap atau elakkan, terdengar lagi suara Datuk. Hup! Saya melompat lalu menyambar kayu tersebut. Terasa badan saya seperti dibawa oleh kayu itu ke kiri, mendekati pokok langsat. Saya tercungap-cungap. Datuk segera mendekati saya sambil ketawa. Kamu ni masih ingat dengan gerak langkah yang aku ajar? Datuk terus menepuk bahu saya berkali-kali. Dengan wajah manis, dia mengajak saya mengelilingi dusun durian milik Mak Prai.
Terpesona saya melihat buah durian yang bergantungan lebat di dahan. Beberapa ekor tupai melompat dari ranting ke ranting dengan bebas. Matahari terus memancar. "Sungai, jernih airnya," jerit saya bila berdiri di tebing sebatang anak sungai. Anak-anak ikan berenang bebas di celah-celah batu di tengah sungai. Tanpa membuang masa, saya menurun di tebing dan terus membasuh muka. Terasa sejuknya meresap ke tulang pipi. "Sudahlah tu, jangan lama-lama di situ. Aku ni nak sampai cepat ke pondok," tampik Datuk daripada atas tebing. Saya segera berlari ke arahnya. Kami meneruskan perjalanan dan terpaksa melintasi kaki bukit yang ditujui oleh kumpulan kelawar malam tadi. Memang terdapat hutan tebal di situ dengan pokok-pokok besar yang digayuti oleh akar-akar hutan sebesar lengan kanak-kanak yang berusia 7 hingga 10 tahun. Monyet-monyet liar pula bergayutan di situ. "Hati-hati, Tamar," Datuk mengingatkan. Saya segera menganggukkan kepala. "Hutan macam ni jadi sarang binatang buas," lanjut Datuk lagi. Saya menganggukkan kepala lagi. Matahari yang memancar agak terik dan membuatkan badan saya berpeluh. Secara mengejut, Datuk menarik tangan saya ke perdu buluh hutan. Saya menjadi cemas dan takut. "Kenapa, Tok?" "Dalam rimbunan pokok kecil tu, aku macam ternampak pintu gua. Cuba kau pastikan," kata Datuk sambil jari telunjuknya mengarah kepada pokok-pokok kecil yang merimbun dan tingginya lebih daripada 7 kaki. Memang sukar untuk memastikannya, tetapi tiupan angin yang menggerakkan ranting dan dedaunan lubang itu memberikan peluang pada saya untuk merenungnya dengan teliti. "Apa yang kau nampak, Tamar?" "Saya nampak macam pintu gua tua." "Pelik juga ya. Selalunya gua pada gunung. Bukit yang aku tahu tak ada gua. Tanah bukit tu ditebuk." "Agaknya terowong tinggal tu," kata saya dengan tenang, tanpa merasa sebarang kecurigaan. Datuk menggigit bibir sambil menelan air liurnya. Dia sedang memikirkan sesuatu. "Boleh jadi juga terowong, kan? Mungkin terowong tu ditebuk oleh askar Jepun masa perang dulu, ataupun ditebuk oleh orang-orang komunis untuk tempat mereka nak berlindung." Itu pendapat Datuk. "Mari kita periksa, Tok." "Janganlah terburu-buru." Nada suara Datuk meninggi. Dia renung kiri dan kanan. Kemudian dia mengesap peluh di dahi dengan belakang tangannya. "Lain kali sajalah kita tengok, Tamar." Satu keputusan yang amat mengejutkan dari Datuk. "Marilah kita ke pondok Mak Perai," sambungnya lalu menarik tangan saya. Macam selalu, saya tidak akan membantah dengan apa yang Datuk katakan. Kami segera bergerak ke arah utara, menjauhkan diri daripada kawasan kaki bukit. Datuk tidak menyatakan apa-apa kepada saya kenapa dia berbuat demikian. Berjalan dalam kebun durian yang tidak begitu bersih keadaannya memang menyulitkan. Saya sering terlanggar tunggul dan akar. "Ikut sanalah senang, Tok." Datuk berhenti melangkah. Dia dongakkan muka ke langit melihat awan yang bersih. Kesempatannya itu saya gunakan untuk duduk di atas tunggul buruk bagi menghilangkan penat. "Maksud kamu, kita berjalan dalam kebun getah?" soal Datuk. "Iyalah, Tok." "Kalau macam tu, marilah